Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'du. Bismillah ma sya Allah, la quwwata illa billah ma sya Allah. Al khairu kulluhu biyadillahi ma sya Allah. Kullu ni'matin min Allah ma sya Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. Amin. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Pengurusi Masjid Al-Faizin, Tuan Imam, Tuan Bilal, Setiausaha Barisan AJK, serta pegawai syarak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kerana menjemput saya buat kali yang kedua. Ini kali yang kedua saya datang di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat manfaat apa yang kita bicarakan pada malam ini. Tajuk yang diberikan pada saya itu agak berat sebenarnya. Sebab saya last minute dapat tajuk tu. Tajuknya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat merindui umatnya. Adakah kita juga merindui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kita pergi pada tajuk yang sebenarnya, saya ingin ungkapkan satu kata-kata yang biasa kita dengar. Kata-kata ini memang orang kata peribahasa di Malaysia lah. Tak kenal maka tak cinta. Bagaimana kita nak merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita tidak mengenali baginda. Jadi antara proses untuk mencintai seseorang dan antara proses untuk merindui seseorang, kita nak kenal, kita nak cinta, kita nak rindu pada orang yang kita suka dan kita kasihi itu, proses pertamanya adalah proses pengenalan. Proses kenal. Bila proses kenal berlaku, dan di antara proses pengenalan tu, maka berlaku juga di situ persahabatan. Seterusnya, prosesnya ialah persahabatan. Kedua, setelah proses persahabatan berlaku, makin lama makin rapat, kemudian akan terbitlah bibit-bibit cinta di antara kedua orang yang saling mencintai. Suka saya bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidak sempurna iman setiap di antara kamu sehinggalah aku lebih dicintainya lebih daripada ayahnya, lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada seluruh manusia. Dalam hadis ini, tuntutan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tinggi. Paling tinggi. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntutan yang paling tinggi. Satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan beliau, tangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dipegang oleh Nabi.
Dalam keadaan begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terlalu gembira dengan keadaan itu sehingga terlontar kata-kata dengan cara spontan. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu lebih dari segala apapun melainkan diriku sendiri." Maksudnya kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata dia, "Aku mencintaimu ya Rasulullah lebih dari apapun, tapi aku masih lagi mencintai diriku berbanding kamu." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, Nabi kata tidak. Maksud ulama kata tidak yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tidak sempurna iman kamu. Wahai Umar, tidak sempurna iman kamu, sehinggalah kamu mencintai aku lebih daripada diri kamu sendiri. Begitu tuntutan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ya Rasulullah, mulai sekarang aku lebih mencintaimu lebih daripada segala-galanya, lebih daripada diriku sendiri." Begitu kasih dan sayang dan cinta para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran ada satu ayat 33, ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada Nabi dan suruh bagi tahu pada umat ini, kalau umat ini mencintai baginda, kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut. Setiap apa yang perkara Nabi sabdakan kena ikut. Setiap perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam hadis kena ikut. Dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kena ikut. Barulah ada bukti cinta. Jadi para mufassirin kata ayat ini sekiranya seseorang itu mencintai Allah tetapi tidak mengikuti apa yang Nabi SAW bawa, cinta itu adalah dusta semata-mata. Para mufassirin kata cinta itu adalah dusta semata-mata. Jadi cinta ni tuan-tuan dan puan bukan sekadar hanya perasaan semata-mata, tidak. Cinta ni akan lahir daripada perasaan dengan tindakan. Cinta akan lahir daripada perasaan beserta dengan tindakan. Kalau hanya cinta diungkap dengan perasaan, dengan kata-kata semata, semua orang boleh ucap. Tapi tindakan itu diperlukan untuk membuktikan kata-kata cinta itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, orang yang paling layak, yang layak dijadikan role model untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat. Satu ketika peristiwa Hudaibiyah. Satu orang lelaki telah melihat keadaan para sahabat radhiyallahu anhum melayani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? "Aku tidak pernah melihat mana-mana pengikut yang mencintai ketuanya seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok lagi. Tapi maksudnya inilah golongan yang pertama aku lihat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala-galanya." Jadi orang tu dia sambung, "Aku melihat para sahabat radhiyallahu anhum menahan air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum jatuh ke tanah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam
meludahi, buang ludah. Ludah tadi belum sempat jatuh ke atas tanah, para sahabat radhiyallahu anhum ambil ludah tadi, sapu pada anggota tubuh badan para sahabat. Masya Allah. Ini baru kata cinta. Nak belajar cinta, kena belajar dengan sahabat radhiyallahu anhum. Jadi tuntutan cinta ni terlalu tinggi, sehingga kan di hari ini, pada hari ini akan menjadi satu perkara yang pelik. Benda itu dianggap pelik. Apa yang berlaku pada para sahabat radhiyallahu anhum pada hari ini dianggap pelik. Takkanlah ludah nak disambut, kemudian disapu ke tubuh badan. Ludah kan tu benda kotor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang keluar daripada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mulia. Mulia. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling agung, adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding segala-galanya. Masya Allah. Jadi kemudian beliau sambung lagi. Kemudian kata beliau, aku melihat para sahabat radhiyallahu anhum menyambut air lebihan wudu daripada air wudu yang mengalir daripada anggota tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air wudu tadi sebelum jatuh ke tanah, para sahabat radhiyallahu anhum ambil lebihan air wudu yang jatuh tadi, ambil sambut, sapu dekat muka, sapu dekat badan. Masya Allah, punyalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita cuba muhasabah diri. Tanya diri kita masing-masing, terutama yang bercakap ni. Kita tanya diri kita masing-masing, bagaimana keadaan diri kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat dinafikan, setiap umat Islam, setiap orang Islam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sebanyak tetap mencintai Nabi. Sebab kalau orang yang benci pada Nabi, orang itu hukumnya kafir. Orang yang benci pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukum kufur. Bermakna orang Islam walau jahat mana sekalipun, walau dia pendosa sekalipun, tetap dalam hati dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap ada. Tapi ada tu macam mana? Itu masing-masing tepuk dada tanya iman. Kita tahu diri kita mencintai Nabi itu macam mana. Para sahabat radhiyallahu anhum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup korbankan nyawa. Kita tak mampu, tuan-tuan. Dan perkara ni kalau berlaku di zaman sekarang dianggap pelik. Dianggap pelik. Di zaman Nabi tak pernah, di zaman Nabi berlaku benda tu biasa. Korban diri untuk agama, korban diri untuk Allah dan Rasul itu biasa. Tapi di zaman sekarang kalau kita buat begitu dianggap pelik. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang sembahyang 5 waktu sehari semalam di masjid. Sembahyang 5 waktu, sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam di masjid. Orang yang tak datang pergi masjid itu dianggap pelik. Di zaman Nabi, orang yang tak datang sembahyang pergi masjid dianggap pelik. Tapi hari ini, orang yang tak datang sembahyang pergi masjid, tak datang sembahyang solat ke masjid, dianggap satu perkara biasa. Tengok beza iman kita dengan iman para sahabat radhiyallahu anhum. Beza. Sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kata orang beriman, bukan kata sahabat radhiyallahu anhum, hatta orang munafik, orang tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, orang munafik di zaman Nabi bukan munafik biasa-biasa. Munafik yang dikira kafir. Orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dikira kafir. Pun begitu, walaupun begitu, orang munafik tetap hadir solat 5 waktu sehari semalam di masjid. Berpura-pura di hadapan Nabi SAW. Sebab apa? Malu. Kalau tak hadir pergi masjid rasa malu. Tapi hari ini, umat hari ini mengaku cinta pada Allah, mengaku cinta pada Nabi, tapi solat 5 waktu diabaikan begitu saja. Mana pergi rasa cinta itu? Mana pergi rasa cinta? Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan role model para sahabat radhiyallahu anhum dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam surah Al-Mujadalah. Ayat terakhir dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan role model sebenar untuk kita jadikan ikutan, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum di dalam Al-Quran. Allah kata, kamu tidak akan mendapati suatu kaum, yaitu mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, tergamak. Orang yang begini tergamak berkasih sayang, tergamak berkasih sayang. Walaupun tergamak berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang mana mereka itu orang-orang beriman pada Allah dan Rasulnya tergamak berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Sekalipun pengkhianat itu, orang yang memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasul itu ialah di kalangan ayah-ayah mereka, di kalangan anak-anak mereka, di kalangan saudara-saudara mereka, di kalangan kaum kerabat mereka. Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan dalam Al-Quran. Bermakna ayat ini nak bagi tahu pada umat ini, tidak ada satu orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi SAW, mencintai Nabi SAW dan beriman pada hari akhirat, berkasih sayang dengan orang yang bukan beriman. Tidak ada. Sahabat radhiyallahu anhum, kalau dalam berjumpa dalam peperangan sekalipun, walaupun dia bertemu dengan anak, dengan ayah, dengan saudara mara, dengan kaum kerabat mereka itu, anak-anak mereka itu, ayah-ayah mereka itu, saudara mereka itu tidak beriman dengan Allah, tetap mereka bunuh. Tidak ada kompromi. Bunuh. Kalau Allah kata bunuh, kita tetap bunuh. Dalam perang memang begitu. Walaupun yang dia bunuh itu, orang kafir itu adalah saudara dia sendiri. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah bagi tahu dalam Al-Quran, apa sambungannya tadi? Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min. Mereka yang setia itu, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan iman dalam hati mereka. Nih, sahabat nih dipanggil orang yang setia pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Tidak ada kompromi walaupun adik-beradik. Bunuh, perang, tetap bunuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak mencintai Nabi? Ulama kata, antara caranya kita nak belajar mencintai Nabi, setiap perkara yang kita lakukan, hadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Bagaimana tuan-tuan? Contoh, kita beli minyak wangi. Biasa kita pakai minyak wangi jenama Dunhill. Jenama Boss. Jenama Channel. Jenama apa lagi? Jenama Calvin Klein. Jenama apa lagi? Macam-macam jenama. Berbagai jenama. Cuba hari ini kita beli minyak wangi yang mana minyak wangi itu berbau kasturi, seperti mana Nabi SAW suka. Nabi SAW suka minyak wangi, iaitu minyak wangi kasturi. Kita dah habis masa. Belum boleh terus ya? Kena azan dulu. Azan dulu ya? Okey. Mana tukang azan, kita beri laluan kejap. Muadzin, mana muadzin? Kita boleh beri laluan kejap untuk azan.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي إلا على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي إلا بالله على حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا Ulama ajar kita bagaimana nak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang kita buat kita kena hadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tersebut. Contoh macam tadi kita beli minyak wangi. Kita biasanya suka minyak wangi yang berjenama. Tapi bila kita beli minyak wangi kasturi, hadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam situ. Ya Allah, aku beli minyak wangi kasturi ini semata-mata untuk mengikuti sunnah Rasulmu. Kita biasa pakai jubah. Biasa kita pakai baju. Pada hari Jumaat biasa kita solat Jumaat, kita hadir solat Jumaat, biasa kita pakai baju biasa. Warna pun warna macam-macam warna. Cuba kita mulai pada minggu hadapan kita beli satu jubah putih untuk apa? Untuk kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita beli itu, kita niat, ya Allah, saya beli jubah putih ini untuk mengikuti sunnah Rasul. Hadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perbuatan yang kita buat. Bila mana kita dalam bab akhlak pula, bila mana kita berhadapan dengan isteri dan anak-anak. Bila mana kita berhadapan dengan isteri dan anak-anak, bagaimana kita akan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau kita, mungkin dengan sebab teknologi terlalu canggih zaman sekarang, kita terlalu sibuk dengan handphone. Antara orang kata sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berhadapan dengan orang yang bercerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hadapkan seluruh badannya kepada orang yang bercerita itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bersungguh-sungguh tentang cerita orang yang
nak sampaikan cerita tadi. Jadi kita bawa akhlak Nabi SAW dalam kehidupan berkeluarga. Kita cuba ubah. Bila mana isteri kita nak sampaikan hajat suatu pada kita, kita sebagai ketua keluarga, ayah ataupun suami, anak-anak kita bercakap dengan kita, kita cuba tutup handphone, hadapkan diri kepada anak kita, tanya apa anak kita nak. Kita buat perkara itu semata-mata untuk mencontohi Nabi SAW. Kadang-kadang biasa kita di rumah, mungkin. Kadang-kadang biasa kita di rumah ada air mesin, koko ataupun kowe. Kita ambil air, ambil cawan, ambil air, tadah dekat koko tadi, kita minum air sambil berdiri. Kita cuba buat, mulai niat kita niat pada malam ini untuk mencontohi Nabi SAW. Bila mana kita dah tadah air tadi, kita minum sambil duduk. Kita duduk dulu, kemudian kita minum air. Dalam kita minum air tadi, kita niat dalam hati, ya Allah, aku duduk ini untuk mengikuti sunnah Nabi-Mu. Baru hadirnya rasa cinta pada Nabi SAW. Kena buat begitu. Dalam kita kadang-kadang bersama dengan anak-anak. Yalah, mungkin setelah lama PKP, kita tak keluar bersama, orang kata, beriadah bersama keluarga dengan anak-anak isteri. Mungkin anak-anak kita yang kecil-kecil teringin nak mainan, ataupun cucu-cucu kita teringin nak mainan. Jadi kita bawa pergi beli mainan. Walaupun mahal sikit tak apa. Kalau itu kesukaan dia, kita walaupun mahal, kalau kita ada duit, kita mampu, kita belikan. Tak mampu, kita belikan yang murah. Dalam kita beli untuk menggembirakan hati anak-anak ataupun cucu kita, kita niat, ya Allah, aku menggembirakan hati anak-anakku. Aku nak ikram anak dan isteri aku semata-mata untuk mengikut sunnah Rasulmu, ya Allah. Dalam setiap perbuatan yang kita buat, kita bawa Nabi SAW di situ, kita akan dapat pahala. Bukan sekadar akan timbulnya rasa cinta pada Nabi, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala di situ. Ada satu hadis Nabi SAW sebut, man tamassak bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrum mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di ketika zaman ketika rosaknya umat, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala 100 pahala mati syahid. Orang yang amalkan sunnah Nabi ketika zaman umat telah rosak, mungkin inilah zaman dia. Memang hari ini umat telah rosak. Dan di zaman ini, kalau kita amal satu sunnah Nabi SAW, Allah akan bagi 100 pahala mati syahid. Sahabat radhiyallahu anhum nak dapat satu syahid terpaksa korban diri di jalan Allah. Tapi umat akhir zaman nak dapat satu syahid, nak dapat pahala syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan mengikuti sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jadikan sahabat role model untuk kita ikut sunnah Nabi. Ya. Tapi orang kata nak ikut 100% seperti mana sahabat radhiyallahu anhum ikut tu kita tak mampu. Ya. Dan orang kata kalau kita telusuri kisah-kisah cinta kan, simbolik kan, orang kata simbol kepada pencinta-pencinta yang kita biasa-biasa dengar dalam filem-filem, dalam cerita-cerita. Kalau simbol cinta ni untuk orang negara barat dipanggil Romeo and Juliet. Betul? Tapi kalau kita dalam bangsa Nusantara ni, alam Melayu ni dipanggil Uda dan Dara. Betul kan? Kalau dalam kalangan Arab pula dipanggil Laila Majnun. Qais Amiri mencintai Laila. Jadi begitu. Qais Amiri beliau telah menunjukkan bahawa cinta itu, kalau betul-betul satu orang mencintai seseorang, pasti dia akan mentaati segala perintah kekasihnya. Pasti. Ada satu syair yang telah dilontarkan oleh Qais Amiri. Apa kata Qais Amiri? Amurru ala diyari Laila, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara.
ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyara. Apa kata Qais Amiri? Dia punya cintakan Laila sampai begitu sekali. Dia kata apa? Aku berjalan di bandar, iaitu bandar Laila. Aku mencium dinding ini. Mencium dinding ini. Setiap dinding yang ada dalam bandar Laila itu dicium. Bukanlah cinta kepada bandar itu yang mengasyikkan hatiku, tetapi cinta si dia yang mendiami di bandar itu. Qais Amiri dalam syair ni, Qais Amiri kata, punyalah Qais Amiri mencintai Laila yang tinggal dalam bandar itu, sehingga kan punyalah dia syok dekat Laila tadi, bukan sekadar kata Laila. Disebabkan Laila duduk dalam bandar itu, setiap dinding-dinding dalam bandar itu dicium oleh Qais Amiri hanya kerana mencintai Laila. Masya Allah. Tengok. Ini orang kata dipanggil cinta, dia panggil. Ini betul-betul cinta. Cinta dalam arti kata sebenar. Kalau kita hari ini kita ungkapkan, saya cintakan si Fulanah binti si Fulan. Saya cintakan si Fulan bin si Fulan. Kalau sekadar ungkapan begitu, tidak ada reaksi, tidak ada tindakan, tidak ada action, itu hanya omong kosong semata-mata. Omong kosong. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada satu kisah lagi mengenai Qais Amiri. Laila Majnun, Laila yang digila-gilai itu, pencintanya ialah Qais Amiri. Laila dia sebenarnya dia anak seorang pembesar di negara itu. Dan Qais Amiri ni dia punya cinta dia pada Laila, sehingga kenapa? Ada lagi lebih pelik. Kalau sekadar cium dinding itu biasa. Ada lebih pelik daripada tu. Qais Amiri pada satu ketika Qais Amiri telah cium kaki anjing. Cium kaki anjing. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kat sini kita tak perlu cerita bab hukum Ini kita bukanlah cerita bab hukum. Kalau kita cerita bab hukum, haram, perbuatan tu haram. Tapi kita nak cerita, nak beritahu kata, perbuatan orang yang dalam keadaan asyik, mencinta itu, perbuatan itu tak masuk akal. Perbuatan dan kata-kata dia tak masuk akal. Memang begitu. Orang yang pernah merasai perasaan cinta sebegitu, memang akan jadi pada dia, orang kata perasaan dan perbuatan dia, memang satu perkara yang pelik. Memang satu perkara yang pelik. Kemudian bila mana Qais Amiri dia cium kaki anjing tu, ada orang nampak. Orang tu kata, dia kata, "Hey Majnun," dia kata, kenapa kamu cium kaki anjing tu?" Dia kata, "Aku cium kaki anjing ni kerana anjing ni pernah memijak tapak-tapak kaki Laila. Pernah memijak tapak-tapak kaki Laila. Disebabkan itulah aku cium kaki anjing tadi." Anjing tu punyalah ada kaitan dengan Laila, sampai kaki anjing tu pun dicium oleh Qais Amiri. Nak bagi tahu perbuatan orang yang dalam keadaan asyik, dia memang dalam keadaan dia dan orang yang dia cintai sahaja. Ini memang pelik, betul tak? Kalau kita fikir mengikut hukum akal dan mengikut hukum syarak, perbuatan sebegitu memang pelik. Kenapa dia buat begitu? Itu nak panggil cinta, itu dipanggil cinta. Satu hari ada satu kisah, iaitu kisah ni memang antara kisah yang masyhur lah. Nama orang alim ni, nama wali Allah ni tabi'in. Dia ni tabi'in, nama dia Atha. Jadi Atha ni satu orang alim ulama yang hebat. Jadi satu ketika beliau pergi pasar, beliau beli satu orang hamba. Dia beli hamba. Jadi bila dia beli hamba tu, dia bawa balik hamba tadi. Jadi bila berlalunya malam, tengah malam, si hamba tadi bangun. Si hamba tadi bangun untuk solat tahajud, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Atha ni satu ulama besar ni, dia pun terjaga. Pada ketika itu pun dia pun terjaga. Dan dia tengok apa yang hamba dia buat. Dia tengok, dia intip. Orang kata dia curi dengar
apa yang hamba dia buat. Yalah, zaman tu kan ada hamba sahaya. Zaman sekarang tak ada. Ya. Jadi bila keadaan tu begitu, dia hamba tadi dia dah solat apa semua, kemudian hamba tadi berdoa. Dia doa, dia kata, ya Allah, demi cintamu kepadaku, demi cintamu kepadaku, engkau telah membangunkan daku dari tidur. Kemudian bila Atha dengar ni, dia orang alim, jadi dia pergi tegur hamba dia tadi. Dia tegur. Dia kata pada hamba dia, dia kata salah tu, lebih kurang dialog tu begitu. Dia kata salah tu. Sepatutnya kamu kena kan, sebab Atha ni dia nak ajar adab pada si hamba tadi. Sepatutnya dia kata kamu kena kata, ya Allah, demi cintaku padamu, demi cintaku padamu. Kemudian hamba tadi kata apa? Kemudian hamba tu kata, dia kata wahai, dia kata tuanku, dia kata majikanku, dia kata kerana cinta Allah lah pada saya menyebabkan saya boleh bangun untuk bermunajat pada Allah. Kerana Allah cintakan saya lah menyebabkan saya bangun untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana dalam keadaan tu, dalam rahsia dia bermunajat dengan Allah sudah diketahui oleh tuannya, oleh majikannya itu Atha, maka beliau pun berdoa, ya Allah, rahsia di antaraku denganmu telah terbongkar. Ya Allah, panggillah aku menuju ke sisimu. Kemudian lepas dia doa tu, dia menjerit, terus dia meninggal di situ juga. Hamba tadi meninggal di situ juga. Kerana apa? Kerana terlalu mencintai Allah. Tengok. Kalau kita amati kisah-kisah sebegini, kita rasa pelik. Kenapa begitu pelik cinta orang yang mencintai Allah dan Rasul? Orang yang mencintai seseorang memang dia akan berkelakuan pelik. Dan satu orang, kalau dia betul-betul mencintai seseorang, sudah pasti dia tahu orang itu berasal dari mana, orang itu umurnya berapa, orang itu tinggal di mana, apa warna kesukaan dia, apa hobi dia, segala perkara yang disukai oleh orang yang dicintainya, maka orang yang mencintai itu juga mengikuti hobi segala perkara yang disukai oleh orang yang dicintainya. Memang begitu. Sebab tu ada satu syair Arab berbunyi, ta'asil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu wa hadha li'amri fil fi'ali badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Apa kata pujangga tadi, pensyair tadi? Kata beliau, dia kata, kamu memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kamu memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kamu menampakkan, kamu menzahirkan seolah-olah kamu mencintainya. Dalam keadaan kamu seolah-olah kamu mencintainya, kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, dia kata, demi Allah, ini adalah perkara yang pelik. Demi Allah, ini adalah perkara yang pelik. Jika benar cintamu itu, pasti kamu akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata beliau di akhir dia punya bait-bait syair? Apa kata beliau? Beliau telah keluarkan satu kaedah cinta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya seorang kekasih itu akan mentaati orang yang dikasihinya. Ini dipanggil kaedah dalam mencintai seseorang. Kalau satu orang dia mencintai seseorang, sudah pasti dia akan taat pada orang yang dia cintai. Ya, memang begitu. Memang begitu. Sebab itu kita tak perlu heran kenapa sahabat radhiyallahu anhu sanggup mengorbankan segala-galanya demi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ada kisah dalam perang Uhud. Hadrat Abu Dujana, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud,
pada orang kata pada masa-masa terakhir dalam perang Uhud, kaum muslimin pada ketika itu sudah ditawan, hampir ditawan oleh kaum musyrikin. Hampir ditawan oleh kaum musyrikin. Telah dikepung oleh kaum musyrikin, bukan sekadar daripada bawah, bahkan daripada atas gunung Uhud. Atas bukit Uhud telah dikepung. Atas bukit Uhud tu semua pemanah-pemanah terdiri daripada kaum musyrikin. Dan orang Islam telah dikepung juga daripada bawah, iaitu dengan tentera berkuda oleh kaum musyrikin. Jadi bila mana berlaku keadaan tu, sahabat Nabi SAW telah kelilingi Nabi SAW. Keliling. Letak Nabi SAW dekat tengah, supaya apa-apa berlaku tidak kena pada Nabi SAW, tapi kena pada sahabat radhiyallahu anhu. Mereka telah kepung Nabi SAW supaya pedang, apa saja pedang, lembing, anak panah tidak kena pada Nabi SAW, tapi kena pada mereka. Hadrat Abu Dujana radhiyallahu anhu ketika berlaku peperangan Uhud, ketika berlaku perkara tadi, masa orang Islam dipanah oleh kaum musyrikin, kaum kafir musyrikin. Panah tu daripada atas bukit. Bila panah tu turun seperti hujan, terlalu banyak anak panah tadi. Terlalu banyak. Sehingga kan anak panah tadi memang punyalah terlalu banyak, sehingga kan banyak sahabat radhiyallahu anhu yang telah meninggal, yang telah syahid dalam medan Uhud. Antaranya ialah Hadrat Abu Dujana radhiyallahu anhu. Bila mana Abu Dujana radhiyallahu anhu nampak anak panah tu turun, beliau telah kembangkan dada beliau begini, dengan tangan kanan, dengan tangan begini. Beliau telah tahan setiap anak panah yang turun berhampiran dengan Nabi, beliau tahan begitu. Sehingga kan ulama kata, liang luka yang berada pada badan Hadrat Abu Dujana radhiyallahu anhu hampir 90 liang luka. Berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat faham nilai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak faham nilai Nabi. Sebab tu kita tak rasa. Kadang-kadang kita berselawat pun kita tak rasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Tapi sahabat radhiyallahu anhum, dia cintai Nabi begitu sekali, sanggup korbankan segala-galanya untuk Nabi. Jadi kita kena jadikan sahabat radhiyallahu anhum role model dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar lagi cerita, kisah lagi. Saya bawa kisah-kisah semua, ya. Kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni rahimahullah. Beliau adalah tabi'in. Walaupun beliau hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi disebabkan beliau tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau digelar tabi'in. Orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemuka dengan Nabi, walaupun sekali, sudah boleh dipanggil sahabat. Sudah boleh dipanggil diberi gelaran sahabat radhiyallahu anhu. Tapi disebabkan Uwais Al-Qarni rahimahullah, beliau tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau digelar tabi'in. Walaupun pada hayat beliau hidup pada hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam tercabut dalam perang Uhud. Terkena akibat libasan daripada orang kafir, terkena di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan salah satu gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam tercabut. Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan pada Uwais Al-Qarni kasyaf. Tahu kasyaf, ya? Kasyaf ni maksud dia pandangan pandangan hijab, ya, hijab. Allah taala buka hijab, sehingga kan apa yang berlaku pada perang Uhud itu terlihat oleh Uwais Al-Qarni rahimahullah. Uwais Al-Qarni nampak ketika berlaku perang itu, Uwais Al-Qarni berada di Yaman. Tapi Uwais Al-Qarni, Allah Subhanahu wa taala telah singkap hijab daripada Uwais Al-Qarni, sehingga Uwais Al-Qarni rahimahullah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Bila mana berlaku keadaan itu, tercabutnya gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah ambil batu, maka beliau telah hentak gigi beliau sendiri sehingga patah,
untuk membuktikan cinta beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali Uwais Al-Qarni rahimahullah. Masya Allah, hebat. Dia punyalah cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah jumpa Nabi. Dia teringin nak jumpa Nabi. Tapi disebabkan beliau mempunyai satu orang emak yang sudah tua, yang sedang sakit. Jadi beliau telah jaga ibu beliau sehinggalah ibu beliau meninggal dunia. Dan beliau tidak sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada perang Uhud itulah yang telah dilakukan oleh Uwais Al-Qarni rahimahullah demi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, walaupun dia satu orang tabi'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pesan pada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, kalau kamu nanti pada musim-musim haji akan datang, kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarni, lelaki yang sedemikian Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ciri-cirinya, kamu minta doa daripadanya. Tengok, Uwais Al-Qarni rahimahullah ialah seorang tabi'in. Pangkat, orang kata darjat satu orang tabi'in dengan sahabat radhiyallahu anhum tak sama. Tak sama. Sahabat radhiyallahu anhum adalah golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan syurga. Telah janjikan syurga. Jadi pun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada dua orang sahabat tadi, kalau kamu pergi musim haji pada tahun sekian-sekian, maka carilah orang ini namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Minta, Nabi pesan suruh minta doa. Masya Allah. Hebat tak hebat? Hebat tak dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cuba kita muhasabah diri kita, bagaimana keadaan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak kenal, kita dengan Nabi dah jauh. Kita dengan Nabi dah jauh 1400 tahun lebih. Kita jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana kita nak mencintai Nabi? Kita kena kenal Nabi. Kenal Nabi dulu. Kenal Nabi melalui bacaan sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena banyak baca supaya kita kenal Nabi itu siapa. Saya pernah sebut di sini pada tahun lepas, antara kewajipan pada setiap orang Islam, paling kurang, ini wajib, bukan sunat. Hukum ini wajib. Setiap orang Islam kena tahu asas tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asas tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sunat hukumnya. Kalau kita tak ambil tahu benda ni, kita dikira dalam keadaan berdosa. Selagi kita tak ambil tahu, selagi itu kita dikira dalam keadaan berdosa. Kita kena kenal Nabi. Paling kurang ulama kata kita kena tahu Muhammad siapa nama ayahnya, siapa nama datuknya. Itu paling kurang. Kita kena tahu siapa anak-anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di mana? Pada tarikh apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup berapa tahun? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul pada ketika umur berapa? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu yang pertama pada umur berapa? Ini semua antara perkara-perkara yang asas yang wajib kita tahu supaya ada rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak cerita benda yang realiti berlaku pada hari ini. Saya ada buka kelas pengajian untuk anak-anak. Ada beberapa kelas pengajian saya buka untuk anak-anak. Dan anak-anak yang mengaji dengan saya ni, majoritinya ialah mereka yang bersekolah agama lah. Mereka yang bersekolah agama. Kadang-kadang dalam masa mengaji itu saya akan ambil masa 15 minit, dalam 20 minit macam tu. Saya akan tanya soal jawab anak-anak. Anak-anak tadi saya buat soal jawab. Saya tanya, siapa nama Nabi kita? Semua kata Nabi Muhammad. Bila saya tanya Muhammad bin apa? Semua tak boleh jawab. Muhammad bin apa? Semua tak boleh jawab. Ini realiti berlaku kehidupan pada anak-anak kita hari ini. Anak-anak orang Islam kita, bukan orang lain, anak-anak orang Islam kita. Berlaku realiti pada hari ini. Ini orang kata benda yang bukan benda cerita dongeng omong kosong, tidak. Berlaku saya pun terkejut bila ditanya siapa Muhammad bin apa, tak boleh jawab. Itu sekolah agama tu. Sekolah agama.
Jadi kita sebab tu kita kena bagi tahu pada anak-anak kita, cerita pada anak-anak kita kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang para sahabat radhiyallahu anhum supaya anak-anak kita dapat belajar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan 3 perkara. Nabi pesan 3 perkara. Nabi kata yang pertama sekali, ajarlah anak kamu mencintai nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ajarlah anak-anak kamu mencintai nabinya, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ajarlah anak-anak kamu mencintai keluarga nabinya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi kata, ajarlah anak-anak kamu belajar membaca Al-Quran. 3 perkara ni kita kena ajar pada anak-anak kita hari ini. Anak-anak kita hari ini realitinya lebih mengenal artis-artis berbanding Nabi SAW. Insan paling agung dalam muka bumi. Tidak ada insan yang paling agung melainkan Nabi SAW. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak yang Allah Subhanahu Wa Taala telah rakamkan dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah iktiraf dalam Al-Quran, yaitu akhlak yang terbaik, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi realitinya anak-anak Islam kita lebih kena artis. Ya, bila sebut artis Korea, semua boleh sebut. Jion, semua keluar. Ya, jadi kita kena muhasabah diri kita. Di mana kita letak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Di mana kita letak Nabi? Sebab tu kena belajar, ya, kena belajar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tahap mencintai Nabi itu seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kehendaki. Begitu sekali. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh ikutan terbaik untuk kamu. Pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan terbaik untuk kamu. Jadi kita kena ikut siapa? Allah telah iktiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan terbaik. Siapa lagi kita nak ikut kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya teringat satu ayat dalam surah At-Taubah. Ayat ni tuan-tuan, walaupun ayat ni sebenarnya ayat ni amaran untuk kita semua, terutamanya orang-orang Islam. Ayat ni memang amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita jadikan ayat ni untuk sebagai muhasabah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taubah, apa kata Allah? Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sekiranya bapa-bapa kamu ataupun sekiranya ayah, datuk, nenek kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri ataupun suami kamu, kaum kerabat kamu, ataupun harta yang kamu takut akan berkurangan, ataupun perniagaan yang kamu cintai, ataupun kampung halaman, perniagaan yang kamu takut akan kerugiannya, kampung halaman yang kamu cintai, lebih daripada Allah dan Rasul. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Maka tunggulah keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keputusan di sini ulama kata azab daripada Allah. Dalam ayat ni ada 8 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Datuk nenek Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kemudian anak-anak, kemudian saudara-saudara, kemudian isteri ataupun suami kamu, kemudian kaum kerabat kamu,
Harta yang kamu takut akan berkurangan. Perniagaan yang kamu takut akan kerugiannya. Kemudian yang ke-8 iaitu kampung halaman yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala bagi warning pada kita, fatarabbasu, maka tunggulah sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya pada kamu. Tengok tuan-tuan. Ulama kata bukan kata 8 perkara. Ulama sebut bukan kata 8 perkara. Kalau satu sahaja daripada 8 perkara ini ada pada kita, kita lebih cintai berbanding Allah dan Rasul, Masya Allah, maka perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala akan jadikan perkara tersebut sebagai bala dan ujian untuk kita. Kalau kita rasa kampung halaman kita lebih kita cintai Allah daripada Allah dan Rasul, maka kampung halaman kita itu Allah Subhanahu wa taala jadikan azab dan ujian untuk kita. Kalau kita rasa duduk selesa dekat rumah dengan anak-anak dan isteri kita, keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bala dan ujian untuk kita. Sebab tu kena letak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, Allah dan Rasul lebih daripada 8 perkara tadi. Jadi sebenarnya ayat ni menunjukkan tentang jihad. Tapi ulama kata ayat ini juga boleh digunakan sebagai orang kata sebagai dalil untuk setiap amalan agama. Kalau contoh azan berkumandang, pada ketika itu kita sedang bekerja ataupun kita sedang berniaga, mana satu yang kita patut lebihkan, sama ada perniagaan kita, pekerjaan kita berbanding panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terlalu menjaga takut dibuang kerja, kita takut customer tak ada, kita jaga kedai takut customer tak ada, kita takut kerugian perniagaan kita takut hilang customer. Kita sanggup tinggalkan azan tadi, kita sanggup abaikan azan tadi, punyalah sayang pada perniagaan dan pekerjaan kita, maka perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bala dan ujian untuk kita. Kena hati-hati ya. Sebab tu apa sahaja dalam amalan agama, apa sahaja dalam perkara dalam kehidupan kita, kita kena dahulukan Allah dan Rasul. Kita kena dahulukan Allah dan Rasul. Kalau kita dengar azan, dahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kalau kita dalam keadaan tersepit di antara dua perkara, cari perkara tersebut yang berkaitan dengan Allah dan Rasul kita dahulukan berbanding perkara keduniaan. Ini sebenarnya yang kita patut risaukan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun lepas saya ada sebut tentang nasab keturunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Hari ini saya akan sebut sekali lagi nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sehinggalah ke Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Al-Udad bin Al-Humaysa bin Sulaiman bin Aus bin Baus bin Qamwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Baldas bin Yablaf bin Tabikh bin Jahim bin Nahish bin Makhi bin Ayub bin Abqar bin Abid bin Al-Da'a bin Hamdan bin Sanbar bin Yathribi bin Yuzhan bin Yalhan bin Ir'awa bin Ayub bin Dishan bin Aisar bin Afnad bin Ayham bin Muqsir bin Nahith bin Zarih bin Suma bin Mazi bin Awdah bin Uram bin Qidar bin Ismail bin Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Sarugh bin Falikh bin Abir bin Shaligh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lanik bin Mutawashlikh bin Akhnukh bin Yarid bin Mahlail bin Qinan bin Anusha bin Shith bin Adam alaihi wassalatu wassalam. Ini nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Di antara nabi-nabi ada nabi yang Allah Subhanahu wa taala telah putuskan nasab keturunannya. Ada di antara nabi-nabi yang nasab keturunannya telah terputus.
Tapi Nabi kata, aku adalah Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jaga nasab keturunannya. Tapi kita tidak diwajibkan untuk tahu sampai pada Nabi Adam. Dan kita tidak diwajibkan untuk tahu sampai pada Adnan. Tapi kalau yang mengikut yang sahih, sampai pada Adnan. Sampai pada Adnan saja ada 22 keturunan, nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita dituntut untuk tahu sampai pada Abdul Muttalib sahaja. Datuk Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling asas. Kalau kita mampu tahu, mampu hafal sampai pada Adnan, Masya Allah, hebat. Kalau kita hafal nasab keturunan Nabi SAW, kita hafal kisah-kisah Nabi SAW, kita hafal tentang kehidupan Nabi SAW, moga-moga dalam perkara tersebut menjadi asbab Nabi SAW syafaat kita di akhirat nanti. Nabi SAW akan syafaat kita di akhirat nanti. Abu Lahab adalah pakcik Nabi SAW. Ini biasa kita dengar. Pakcik Nabi SAW. Beliau telah memerdekakan hamba kerana gembiranya dengan kelahiran baginda Muhammad SAW. Dengan keadaan tersebut, Abu Lahab mati sebagai satu orang kafir. Tapi pada setiap hari Isnin, Abu Lahab dikurangkan siksaan dalam neraka. Disebabkan apa? Disebabkan beliau telah gembira dengan kelahiran anak saudara beliau Muhammad SAW. Setiap hari Isnin, Abu Lahab laknatullah telah dikurangkan azab dalam api neraka untuk beliau. Sebab apa? Kerana bergembira dengan Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu orang kafir. Apatah lagi kita sebagai satu orang Islam. Kalau kita gembira dengan bulan kelahiran Nabi SAW, lebih-lebih lagi kita wajib dapat syafaat daripada Nabi SAW. Antara nama-nama Nabi SAW ialah Syafi', pemberi syafaat. Antaranya lagi nama Nabi SAW Musyaffa'. Maksudnya syafaatnya diterima. Syafi', Musyaffa', pemberi syafaat yang syafaatnya diterima oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW syafaat ni seperti dipanggil recommend. Kalau satu orang dia ada kuasa, dia ada kawan, ada kuasa, maksudnya ada, ataupun dia ni VVIP, dia ada kawan kena tangkap dalam penjara, dan hukuman untuk kawan dia tu pula katalah 50 tahun, penjara 50 tahun, disebabkan dia buat satu kes besar. Disebabkan dia ni ada pangkat, dia telah recommend pada polis untuk bebaskan kawan dia tadi. Disebabkan pangkat dia tu ada, maka polis pun telah lepaskan kawan dia tadi. Begitulah Nabi SAW pangkat sebagai insan paling agung, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kepada umat akhir zaman. Nabi kita Muhammad SAW sudah pasti, kalau Nabi SAW bagi syafaat pada kita, sudah pasti syafaat Nabi SAW diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti begitu. Dan kita berharap di akhirat nanti Nabi SAW akan tarik tangan kita, setiap umat baginda Muhammad SAW ditarik untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita rasa berbaloi masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab amalan kita, tak berbaloi tuan-tuan dan puan, tak berbaloi. Kita umur umat Nabi Muhammad SAW 60 tahun, 70 tahun. Syurga tu kalau satu orang dapat masuk syurga Allah, keadaan syurga tu selama-lamanya. Agak-agak dengan 60 tahun, 70 tahun ibadat kita, berbaloi kerana dapatkan syurga. Tak boleh, tak berbaloi. Syurga tu kita memang orang kata tak dapat lah. Kalau sekadar 60 tahun ni kita nak usahakan dapatkan syurga, tak berbaloi sebenarnya. Kita kena hidup selama-lamanya. Orang kata paling kurang pun kita kena hidup ribuan tahun untuk dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala kalau masuk syurga dengan amalan. Tapi ulama kata kita kena berharap dengan dua perkara. Pertama sekali kita masuk syurga, berharap dengan rahmat Allah. Yang kedua, berharap dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Saya teringat satu kisah. Ini kisah kita kisah mencintai Nabi. Dan kita kata rindu kat Nabi kan. Kita tengok Muhammad sahabat radhiyallahu anhu sebagai role model. Pada ketika Nabi SAW telah wafat.
pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Bila mana telah wafat tu, telah perkara tu telah dihebahkan di seluruh di seluruh bandar Madinah. Jadi kedengaran bukan kata sahabat yang dewasa, bahkan kanak-kanak pun tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi ada satu orang kanak-kanak tadi, dia berlari, dia pergi dekat ayahnya. Dia berlari, dia bawa khabar, berita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dia bawa sampaikan pada ayahnya. Ayahnya pada ketika itu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu berada dalam kebun, dalam kebun kurma. Dalam kebun kurma. Jadi ayahnya setelah buat bersihkan kebun kurma tadi, ayahnya telah berehat pada satu tempat dekat dalam kebun tadi, ada tempat duduk. Jadi bila ayahnya telah duduk, anaknya pun sampai. Anaknya pun telah sampai. Kemudian anak tadi dia bagi tahu pada ayahnya. Dia kata, ayah, tadi di Madinah saya telah mendengar berita Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Apa keadaan satu orang yang mencintai seseorang mendengar orang yang dia cintai itu telah meninggal dunia? Sahabat radhiyallahu anhum, bila mana dia dengar perkhabaran berita tadi daripada anak dia, terus dia bangun berdiri sambil dia tengok langit. Dia bangun berdiri tengok langit. Dia punyalah sedih dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ada tu, dia bangun berdiri. Bagaimana keadaan kita? Dia bangun berdiri tu, dia tengok langit, dia kata dia doa dalam hati dia kata, ya Allah, tidak ada pemandangan yang paling indah selain memandang wajah Nabi-Mu, wajah kekasih-Mu ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat ya Allah. Ya Allah, cabutlah penglihatan daripadaku ya Allah. Cabutlah penglihatan mata daripadaku ya Allah. Setelah itu sahabat itu terus jadi buta. Cinta sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai begitu sekali, sanggup buta kerana ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketiadaan satu orang kekasih. Bagaimana rasa cinta kita dengan Nabi? Tuan-tuan dan puan, kita kena ada rasa cinta pada Nabi. Tanamkan rasa cinta begitu, sehingga bila kita mendengar kisah-kisah tentang sirah Rasulullah SAW, kita menangis, tuan-tuan dan puan. Menangis tentang kisah Nabi SAW telah tinggalkan kita. 1400 tahun Nabi SAW tinggalkan kita. Nabi SAW hanya kita dengar cerita Nabi SAW, kisah-kisah Nabi SAW dalam hadis. Hanya itu sahaja yang kita dengar. Ada satu ketika Nabi SAW telah bersandar dalam Masjid Nabawi, berada dengan sahabat radhiyallahu anhu. Nabi kata, aku rindu pada saudara-saudaraku. Nabi kata, aku rindu pada saudara-saudaraku. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Nabi kata, tidak, kamu sahabatku. Nabi kata, saudara-saudaraku ialah mereka yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman dengan aku. Kita adalah saudara Nabi SAW. Nabi SAW anggap kita sebagai saudara. Tapi apa perasaan kita terhadap Nabi SAW? Apa perasaan kita? Kita kena sedih, tuan-tuan dan puan. Kita kena harap syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam saja di akhirat nanti. Kita tak mampu nak masuk syurga dengan amalan kita, tak mampu. Sebab tu Nabi SAW amat kasihkan umat ini, sehingga pada suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha minta doa daripada Nabi SAW. Minta, ya Rasulullah, doakan keampunan untukku ya Rasulullah. Nabi SAW doakan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha minta lagi, ya Rasulullah, doakan keampunan untukku ya Rasulullah. Nabi SAW doakan lagi. Kali ketiga pun minta begitu juga. Nabi SAW minta Nabi SAW doakan untuk beliau. Sehingga ulama kata punyalah gembira Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan doa Nabi SAW, sehingga beliau tunduk, rapatnya tunduk itu sehingga dahi ataupun wajah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kena pada lutut beliau. Kena pada lutut beliau. Kemudian Nabi SAW dia kata, wahai Aisyah, wahai istriku,
begitulah doa yang aku panjatkan untuk umatku setiap 5 waktu sehari semalam. Nabi SAW doakan keampunan untuk umat ini setiap hari, 5 kali sehari. Nabi SAW doakan untuk umat ini. Jadi mana bukti kita cinta pada Rasulullah? Ini yang Rasulullah SAW harapkan daripada umat ini, iaitu mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Pada saat ada satu kisah lagi, satu kisah sahabat radhiyallahu anhu. Beliau dalam keadaan sedih dan muram. Sahabat ni beliau dalam keadaan sedih dan muram. Ini Nabi SAW tengok keadaan sahabat tadi. Nabi tanya, apa yang menyebabkan kamu runsing, kamu muram, kamu sedih? Dia kata, ya Rasulullah, di akhirat nanti sekiranya aku ditakdirkan untuk masuk syurga, dia kata aku risau, aku tak dapat bertemu dengan kamu lagi. Sebab sahabat tadi dia tahu kedudukan Nabi SAW di akhirat, dan dia tahu kedudukan dia di akhirat nanti. Disebabkan itu sahabat radhiyallahu anhu tadi, beliau telah rasa runsing, bimbang dengan keadaan itu, tak dapat melihat Nabi SAW dalam syurga. Ulama telah syarahkan hadis ini. Ulama kata, punyalah sahabat radhiyallahu anhu, sahabat tadi, punyalah dia sedih, runsing dan muram ketika ketiadaan Nabi SAW berada bersama beliau dalam syurga, menjadi satu kerisauan untuk beliau. Sahabat ulama kata, sehingga kan begitu sekali kerunsingan, rasa risau tiada bersama Nabi SAW dalam syurga, menyebabkan sahabat tadi tidak merasai kelazatan syurga bila mana tidak ada Nabi SAW di sisi. Syurga, kalau tuan-tuan dan puan pernah dengar cerita tentang syurga, syurga adalah satu nikmat yang mana telinga pun tidak pernah dengar. Ada keadaan syurga yang mana lidah pun tak pernah menceritakan tentang keadaan itu. Dan ada juga nikmat dalam syurga, sehingga kan nikmat dalam syurga tadi tidak pernah terlintas dalam hati setiap manusia. Begitu nikmat keadaan dalam syurga. Tapi sahabat tadi tidak akan merasa lazatnya syurga sekiranya tiada Nabi Muhammad SAW di sisi beliau. Sehingga Nabi SAW kata apa pada sahabat tu? Dia kata pada sahabat tu, kamu di akhir nanti, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan dibangkitkan, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Jadi kalau kita nak berjumpa dengan Nabi SAW, nak duduk dengan Nabi SAW di syurga, kita cuba bawa dalam setiap kehidupan kita, bawa Nabi SAW, hadirkan Nabi SAW dalam kehidupan kita, banyakkan berselawat pada Nabi SAW. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan ikut saya baca selawat ni. Selawat ni kita baca sekali, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala seolah-olah beribadat selama 1000 hari tanpa henti. Satu kali baca, Allah bagi 1000. Dalam satu riwayat lain kata 2000 pahala. Kita niat supaya setiap kali selawat Allah Subhanahu Wa Taala bagi 2000 hari pahala ibadat sunat tanpa henti. Boleh insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan ikut saya baca. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jadi 3 kali kita sebut, mudah-mudahan dapat 2000. Satu kali sebut dapat 2000 hari beribadat sunat tanpa henti.
Jadi kalau 3 kali baca dapat 6,000. Minta mudah-mudahan dengan niat begitu Allah Subhanahu wa taala bagi pahala begitu. Banyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan ulama kata sekiranya kamu menghadapi apa sahaja kesulitan dalam hidup, berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab selawat tadi Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan segala kesulitan dan masalah kamu dalam hidup. Banyakkan selawat pada Nabi. Dan ini antara cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta ialah banyakkan berselawat pada Nabi, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala seperti di mana dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidak sempurna iman seseorang setiap di antara kamu sehinggalah dia beriman dengan apa yang aku bawa. Jadi apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam hadis, apa saja kisah-kisah berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut satu persatu jejak orang yang kita cintai. Boleh insya-Allah? Cukup setakat tu. Sudah 1 jam. Belum? Ya. Alhamdulillah insya-Allah ya. Mudah-mudahan asbab malam ini kita banyak berselawat, dan asbab malam ini kita duduk dalam majlis mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat pada kita untuk tarik kita di akhirat nanti minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kenal kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh semua insya-Allah. Insya-Allah ya. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu pun daripada Allah Subhanahu wa taala, dan atas kelemahan diri saya mohon ampun atas setiap kata-kata saya pada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terguris hati dan perasaan disebabkan kata-kata saya. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih kifarah, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa ظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا صالحا. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا صالحا. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.